Hey guys, korang pernah tak naik lift? Lepas tu bila dah naik lift tu kan, bila korang nak pergi dekat tingkat yang korang nak pergi tu, tiba-tiba bila lift buka, tengok-tengok buka tingkat yang korang nak pergi. Macam tingkat tu korang tak tahu pun wujud. Lepas tu korang perasan tak, bila korang pergi lift dekat bangunan mana-mana pun, dorang kalau kita tengok macam kan ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5 patutnya kan. Tapi masalahnya kadang-kadang ada tingkat dia tulis 1, 2, 3, 3A, lepas tu 5. Mana nombor 4? Sebab apa tak ada nombor 4? Sebab kepercayaan orang Cina cakap nombor 4 tu maksudnya mati. Kepada orang Cina di luar sana, betulkan saya kalau saya salah. Lepas tu korang pernah dengar cerita tak? Ada orang cakap dalam bangunan tu, kalau bangunan tu berhantu, ada orang akan diorang letak macam satu tingkat tu memang khas untuk makhluk halus duduk situ. Sebab apa? Diorang tak nak makhluk halus ni kacau dekat semua orang yang dalam bangunan tu. Maksudnya semua tingkat ni orang duduk, tapi ada satu tingkat dekat bangunan tu je makhluk halus yang lepak situ. Tapi masalahnya, apa kena mengena dengan bedroom ni? Okey, bedroom ni adalah satu teori yang boleh dikatakan urban legend dekat negara luar, kiranya negara orang putih. Pernah ada satu kisah ni tentang bedroom dekat negara luar. Okey, pada satu hari ni ada seorang ni nama dia Salma. Salma ni dia pergilah kerja dekat bangunan tu kan. Tapi masalahnya tempat kerja dia dekat tingkat 10. So bila Salma dah sampai dekat bangunan tu je, mestilah dia nak naik lift kan, nak pergi dekat tingkat 10. Tapi masalahnya bila dia naik lift je, mesti ada seorang lelaki ni yang akan ikut dia. Nama dia Hashim. Okey, kalau korang nak tahu, Hashim ni dia selalu buat prank dekat Salma. Kiranya bila Hashim ni naik lift dengan Salma je, Hashim tu akan pergi dekat tingkat 2. Tapi bila dia sampai kat tingkat 2 je, dia akan tekan semua tingkat. Dia tekan tingkat 3, 4, 5, 6, 7 semua. Sampai memang Salma tu nak pergi tempat kerja dia memang lambat. So disebabkan Salma dah sampai dekat office dia lambat, memang dia kena marah lah dengan bos dia. So pada esok harinya, Salma ni dia nak kenakan Hashim. So apa Salma buat? Salma naik lift, lepas tu Hashim pun naik lift. Lepas tu bila Hashim dah sampai dekat tingkat 2 je, Hashim pun tekanlah semua butang. Tiba-tiba bila Hashim nak keluar je, Salma tiba-tiba tolak Hashim masuk lift. So Salma yang keluar dekat tingkat 2. So Hashim yang kena tempuh semua tingkat. So Hashim tu pun geram lah kan. So Hashim tu pun dia terus pergi dekat tingkat lain. Bila lift tu terbuka je, dia pun nak keluar lah kan. Tengok-tengok dia tengok macam kenapa tempat ni macam tak pernah wujud, aku tak pernah nampak pun. Tempat dia dah lah besar semacam, macam memang tak ada meja semua, tak ada orang pun tak ada. So Hashim ni pun keluar daripada lift tu. Sebab apa? Dia nak tengok sekeliling macam mana. So dia tengok, tapi dia tiba-tiba dia rasa seram. So bila dia rasa seram je, dia nak naik lift balik. Tengok-tengok, bila dia pandang belakang, tengok-tengok lift dah tak ada. So disebabkan lift dah tak ada, dia terpaksalah jalan dalam bilik tu. Dia pun jalan dalam bilik tu. Tiba-tiba masa dia jalan-jalan tu, tiba-tiba dia rasa macam ada bau busuk. Dia rasa macam bau bangkai. Tapi kalau orang Melayu cakap, kalau kita bau bangkai ni, maksudnya ada So bila Hashim ni rasa takut, dia pun keluarkan phone. Dia nak tengok macam line ada ke tak. Tengok-tengok line pun tak ada. So bila line dah tak ada, mestilah macam kita pun, kalau line tak ada, mesti kita pergi cari line kan. So Hashim ni pun dia pergi dekat seluruh tempat dia cari line. So masa dia tengah cari line tu, tiba-tiba dia macam ada terdengar something, macam ada benda yang tengah berjalan. So dia pandanglah belakang. Masa dia pandang belakang je, tengok-tengok ada macam orang warna hitam, tapi jalan macam anjing tengah tengok dia. Muka manusia hitam tu memang menyeramkan. Mata warna merah, gigi pun tajam. Lepas tu dia pun macam ada bunyi macam grrr, macam tu. Macam tengah macam anjing tengah macam lapar. Lepas tu Hashim pun seram lah kan. So Hashim pun dia sandar dekat dinding, tapi dia jalan slow-slow sambil pandang dekat manusia hitam tu. Tapi masalahnya manusia hitam tu duduk diam-diam je. Tapi dia tengok je Hashim, muka dia pun macam dia senyum pun macam Joker. Kenapa dia macam tengok Hashim je, lepas tu dia senyum macam tu? Sebab apa? Dia tengah tunggu masa yang terbaik untuk dia terkam Hashim. Tiba-tiba masa Hashim tengah jalan slow-slow kat dinding tu, tiba-tiba Hashim nak bersin. So Hashim pun bersin lah kan. Dia bersin, hacum. Lepas tu, lepas dia bersin je, dia kan tak fokus masa dia bersin. So lepas dia bersin je, dia tengoklah balik benda tu. Tengok-tengok, benda tu tengah kejar dia, datang dekat dia. Lepas tu apa lagi? Hashim pun lari laju-laju. Dia lari merata tempat untuk cari tempat sorok. Masalahnya, meja semua tak ada. Macam mana dia nak sorok? So dia lari je lah. Masalahnya, makhluk tu kat belakang still kejar dia. So masa Hashim dah lari laju-laju tu, dia pun tengoklah belakang. Dia saja nak tengok belakang. Tengok-tengok, rupanya benda tu bawa geng. So Hashim pun lari laju-laju. Dia macam takut gila lah kan. Dah sampai 2 benda kejar dia. Tiba-tiba dia sampai dekat satu tempat ni, macam jalan buntu. Kiranya macam dah tak ada tempat lari dah. So bila dah tak ada jalan, dia pun takut lah kan. Dia terus menjerit kuat-kuat. Dia pandang belakang, tengok-tengok, benda tu dah tak ada. So dia pun pelik lah kan. So dia pun sambung jalan-jalan dekat tempat tu. Dia jalan-jalan tempat tu, memang macam tempat tu berbelik gila. Rupanya tempat tu macam maze. Kalau korang tengok cerita Maze Runner, korang tahulah apa maksud maze.
Tempat tu sekejap ke sana, sekejap ke sini, pusing sana, pusing sini, memang pening. Tapi akhirnya setelah Hashim start 3 hari dekat bilik tu, akhirnya Hashim dapat keluar. Bila dia dah dapat keluar, dia pun bagi tahu member dia semua. Tapi masalahnya, member dia semua tak percaya. So bila member dah tak percaya, dia geram lah kan. So dia nak cari tempat tu balik. Tapi masalahnya, dia dah tak jumpa dah tempat tu. So apa pendapat korang? Korang rasa kalau korang dekat tempat Hashim ni, apa korang akan buat? Kalau saya akan buka apps Quran dulu. Biar dia pasang ayat-ayat Quran. So dalam tu macam boleh kata tenang lah sikit. Tapi korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat jangan tinggal.